Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Seterusnya perkongsian surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 32 hingga 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم. Kita teruskan terjemahan dan uraian ataupun pengajaran boleh ambil insya-Allah. Teruskan pada ayat 32 hingga ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Seterusnya ayat ke-33 كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Seterusnya ayat ke-34 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Terjemahan daripada ayat 32 hingga ayat 34. Maksudnya, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang lelaki, kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yakni yang kafir, dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Ayat yang ke-33, maksudnya kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Pada ayat 34, dan dia mempunyai kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya, yakni yang mukmin, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikut lebih kuat. Pelajaran yang pertama, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terus bersama para sahabatnya walaupun mereka fakir, dan jangan menghiraukan tuntutan musyrikin yang kaya agar mengusir para sahabatnya, maka sangat tepat jika diikuti pula sesudah itu kisah tentang dua saudara, yang satu kaya tetapi kafir, dan yang satu lagi miskin tetapi beriman. Pengajaran yang kedua, ada beberapa riwayat tentang dua lelaki yang dimaksudkan dalam ayat di atas. Riwayat yang pertama, ayat ini diturunkan dua bersaudara dari Bani Makhzum, iaitu Al-Aswad bin Abdul Aswad bin Abdul Yarail, seorang yang kafir. Saudaranya Abu Salamah, Abdullah bin Al-Aswad, seorang mukmin. Dia inilah suami awal Ummu Salamah. Setelah kewafatan Abu Salamah, Ummu Salamah bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua daripada Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu, mereka berdua bersaudara dari Bani Israel. Seorang darinya kafir bernama Fartus dan seorang lagi mukmin bernama Yahuza atau Qatfir. Mereka berdua mewarisi harta sejumlah 8,000 dinar daripada ayah mereka. Pengajaran yang ketiga, yang hidup kaya dianugerahkan oleh Allah, iaitu kebun yang luas lagi subur. Dia memiliki 2 kebun anggur yang banyak hasilnya dan dikelilingi oleh kebun kurma. Dan di antara 2 kebun tersebut Allah jadikan pula ladang. Bermacam buah-buahan terdapat di dalamnya. Jadi keadaan ini menggambarkan seolah-olah terhimpun di dalam kebun tersebut antara al-qut, yakni makanan asasi, dan al-fawakih, yakni maksudnya buah-buahan. 2 kebun yang subur lagi banyak hasilnya itu dikelilingi pula dengan pokok-pokok kurma. Terdapat sungai-sungai di celah-celah kebun itu sebagai gambaran bahawa ia kawasan yang subur dan nyaman. Kafir yang kaya raya ini dengan sombong dan bangga mengatakan kepada saudaranya yang miskin tetapi beriman, hartaku lebih banyak daripada harta kamu dan pengikut-pengikutku lebih banyak. Dalam ayat ini berkaitan dengan fitnah kekayaan, iaitu fitnah harta. Allah yang minta jawabkan, minta jawabkan. Kita pergi terus pada ayat yang ke-35. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hazihi abada. Seterusnya ayat ke-36, wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Pada terjemahannya ayat 35, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri, dan dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ini kata-kata orang yang kafir inilah. Pada ayat ke-36, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Pengajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan dan sikap saudara yang kafir itu. Setiap kali dia memasuki kebunnya yang luas lagi subur itu, dia akan berkata dengan bangga kepada saudaranya yang miskin. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini 3 perkara yang selalu menjadi keyakinan kebanyakan orang-orang yang tertipu oleh kekayaannya, iaitu yang pertama, dia mengatakan, aku kira kebun ini tidak akan binasa buat selama-lamanya. Yang keduanya, aku mengira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan yang ketiganya, jika aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat lebih baik lagi. Kita pergi kepada poin yang pertama tadi, aku kira kebun ini tidak akan binasa buat selama-lamanya. Apa dia huraikan ataupun definisi dia? Maksudnya mereka mengira kekayaan mereka tidak akan musnah. Maksudnya dia percaya yang dia punya keuntungan tadi, sentiasa orang kata apa, inilah sentiasa orang kata maintain. Maksudnya dia tak akan percaya benda ni akan musnah, macam orang meniaga kan. Ini menggambarkan betapa jahilnya ataupun istilah bodohnya mereka disebabkan terlalu yakin kononnya kekayaan itu adalah tetap selama-lamanya. Itu huraian yang pertama lah. Seterusnya kita pergi pada huraian yang kedua, yang dikatakan aku mengira hari kiamat itu tidak akan datang. Kita tengok apa maksud dia. Kebanyakan orang kaya mengingkari kedatangan hari kiamat. Kena faham istilah ni. Kebanyakan orang kaya mengingkari kedatangan hari kiamat. Sebab jika mereka yakin akan adanya hari kiamat dan kebangkitan semula, pasti mereka akan memperbanyak bekal akhirat dengan membayar zakat dan bersedekah. Itu dia punya poin yang kedua. Poin yang ketiga, jika aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat lebih baik lagi. Kebanyakan orang kaya juga mendakwa kononnya jika mereka dikembalikan kepada Tuhan di akhirat, pasti akan mendapat kekayaan dan kebahagiaan yang lebih baik daripada kekayaan yang mereka perolehi di dunia sebagai kemuliaan Allah kepada mereka. Jadi adalah 3 poin
yang diuraikan dalam ayat tersebutlah. Teruskan lagi pada seterusnya, ajaran yang kedua, orang kafir selalu mendakwa kononnya kekayaan yang mereka perolehi di dunia adalah sebagai bukti dan petanda keridaan Allah kepada mereka. Mereka berkata, jika aku tidak berhak mendapat kekayaan itu, sudah pasti Allah tidak akan berikan kekayaan itu kepadaku. Ucapan orang kafir di atas menunjukkan kejahilan, jahil mereka tentang hakikat kekayaan yang sebenarnya. Mereka mengatakan perkataan itu semata-mata didorong oleh kedegilan mereka. Sikap mereka ini disyaratkan oleh Allah pada awal ayat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maksudnya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya yang lain. Wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadzali wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh. Maksudnya, dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahawa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Surah Fussilat. Huraian berkaitan dengan kata-kata orang yang ibarat orang jahil, orang-orang yang jahil. Jadi kita teruskan lagi pada ayat yang seterusnya, ke-37 dan 38. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Selanjutnya ayat ke-38, lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Lagi terus kepada terjemahan ayat yang ke-37. Kawannya, iaitu yang mukmin, berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada yakni Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Maksudnya kamu seorang lelaki yang sempurna. Pada terjemahan yang ayat yang ke-38, tetapi aku yakni percaya bahawa dialah Allah, yakni Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dia dalam ayat tersebut dia mempertahankan dia ni orang beriman, orang miskin tapi dia beriman. Yang mula-mula tadi orang kafir, dia orang yang kaya, sombong dan jahil. Manakala kita pergi pada ayat yang dibacakan tadi 37-38, dia orang beriman, maksudnya orang Islam lah. Jadi kita tengok apa dia pengajaran dia sama-sama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sikap orang beriman yang suka memberi nasihat. Orang Islam itu cara dia nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Dakwah itu dah sekedar dakwah, nasihat orang. Maksudnya tinggalkan cegah kemungkaran, amal ma'ruf nahi munkar. Selain dia boleh menasihat, berusaha untuk meluruskan apabila terjadinya penyelewengan. Maksudnya bila sesuatu tu, contoh orang tu melakukan kezaliman, kejahilan, jadi kita orang beriman ni hendaklah memberi, orang kata apa, satu jalan penyelesaian. Islam tu adalah cara jalan penyelesaian, maksudnya selesailah satu masalah tu. Jadi dengan cara Islam, kata apa, mudah. Cara Islam tu mudah. Apa doa dia? Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir
wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan dan jangan kau sulitkan. Itu maksud dia lah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Itu cara orang yang beriman. Berbeza dengan kata-kata orang yang sombong ni tadi, itu orang kafir. Saudaranya yang beriman mengingatkan saudaranya yang kafir tentang asal usul kejadian manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang berasal dari tanah, kemudian dari air mani, dan kemudian menjadi manusia yang sempurna. Kalau kita tengok kajian-kajian daripada barat, dia kata apa, manusia ni asal dia daripada haiwan. Bentuk haiwan. Jadi mana kita nak ikut, kena ikut yang cari ikut barat ke ikut orang beriman, kena macam tu lah, kena ikut yang orang Islam, cara Islam yang sebetulnya. Dalam apa tu, dalam Quran ada ceritakan tentang kejadian manusia kan. Selain itu, Allah pula lah yang menganugerahkan segala macam nikmatnya dan sebab-sebabnya serta kemampuan berusaha. Kesemua itu kamu tidak mungkin perolehi tanpa kehendak dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu dapati semata-mata kerana daya dan kekuatanmu, tetapi semua nikmat yang kamu perolehi adalah kurnia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, atas dasar itu bagaimana kamu sanggup mengingkari dan menafikan kekuasaan Allah yang Maha Karim lagi Maha Pemurah, dan kemurahannya tiada batasan. Dialah mengadakan dirimu bermula daripada sperma yang terpancar dari sulbi ayahmu ke dalam rahim ibumu, kemudian dijadikan kamu insan yang sempurna tubuh dan akal. Kata bayi ni fitrah dia adalah suci lah. Lalu setelah kamu yakini semua proses tersebut, kamu ingkari nikmatnya dan mendakwa kononnya dia tidak akan mampu membangkitkan kamu kembali. Kamu juga mendakwa jika dia membangkitkan kamu di akhirat, kamu justru akan mendapat kenikmatan yang lebih baik daripada kebodohanmu sekarang ini. Sungguh dakwaan ini menunjukkan kebodohan, ataupun ini maksudnya kejahilan diri kamu sendiri dan sesuatu yang sangat tidak layak dilakukan oleh orang yang waras akalnya. Pelajaran yang ketiga, begitu saudaranya yang beriman melihat keadaan saudaranya yang kafir itu tadi masih degil dan dakwaan tiada alasan itu, lalu dia langsung menyatakan tentang dirinya yang bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang diperolehinya, sambil berkata, lakinna wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Maksudnya, tetapi aku percaya, yakni percaya bahawa dialah Allah, iaitu Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Tujuan kenyataan orang mukmin ini tadi, dia mengatakan ialah untuk memberitakan tentang keyakinan ini terhadap rububiyah Allah, bahawa dialah ni maksudnya Allah SWT yang telah mencipta dirinya dan mengadakan segala hajat dan keperluannya. Tiada seorang pun yang berkuasa berbuat demikian selainnya, maksudnya Allah yang maha berkuasa. Atas dasar itulah dia merasa berkewajipan untuk mentaati Allah dan beribadat hanya kepadanya. Kemudian dia menegaskan bahawa nikmat iman dan nikmat Islam yang telah Allah SWT anugerahkan kepadanya, walaupun dirinya dalam serba kekurangan dari harta dan anak-anak, itulah nikmat yang hakiki, sedangkan kekayaan dan harta akan musnah dan binasa. Itulah kata-kata bagi orang yang beriman, walaupun dia miskin, dhaif, tapi dia pegang dari segi akidah nikmat iman dan nikmat Islam. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu sahaja, insya-Allah. Di masa yang akan datang, jika Allah mengizinkan, kita sambung seterusnya pada ayat yang ke-39 dan hingga ke-40, insya-Allah. Jadi akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahissamil-alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a
وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، وبلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشف أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.